Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi viral berkaitan tentang isu seorang TikTokers yang cerita tentang ada orang yang umrahnya tak lengkap sehingga akhirnya dia nikahkan anak dia 7-8 tahun tidak sah taraf. Yang ini juga video ini saya ada buat reaction daripada Ustaz Qarni Idrus dan juga Ustaz Rizal Azizan. Anda boleh tengok linknya dekat bawah. Tapi ini ada reaction daripada saya sendiri. Jom kita tengok video berkenaan terlebih dahulu. Kemudian kita berikan reaction selepas tu. So 7-8 tahun tu yang paling dia menyesal sekali ialah dia dah nikahkan 3 orang anak perempuan dia. Hai, morning korang. I dah nak share. Hari ni Abah balik pada masjid. Abah cakap, dah dengar tak satu cerita. Hari ni dekat masjid, Ustaz yang bagi ceramah tu bahagian umrah dengan haji. So tajuk dia umrah dengan haji lah. Ada satu tahun tu, 2018, cerita pasal kisah jemaah haji time tu. Okay, jemaah haji ni 7 tahun sebelum dia pergi haji, tahun 2018 tu, dia ada pergi umrah. Tapi dia tak pergi khusus umrah. Sure lah, sama ada dia pergi tu macam apa orang cakap, tiba-tiba je nak pergi ke apa benda, tapi dia tak follow khusus umrah. Dia just fikir macam, oh tak apalah, boleh ikut ke orang. Mungkin lah kan, kita tak tahulah situasi dia sebenar macam mana. Bila kita buat umrah ni, kita niat je umrah, ada benda-benda yang dilarang buat sewaktu umrah tau. Salah satunya ialah waktu tawaf, dia pegang dinding Kaabah 3 kali dia pegang. So sebenarnya dia kena ulang balik tawaf dia tu. Tapi dia tak pergi khusus, so dia tak tahu benda tu tak boleh waktu buat umrah tu. Waktu menunaikan umrah tu tak boleh pegang dinding Kaabah. Patutnya dia kena bayar dam lah, tapi sebabkan dia tak tahu, so dia tak ulang balik dia punya pusingan tu. Dia terus buat rukun yang seterusnya, sa'i kan. Lepas tawaf sa'i, lepas tu dia buat semua-semua sampailah tahlul. And then dia balik Malaysia after 7-8 tahun, iaitu 2018 tu, dia pergi kursus haji. Baru dia tahu yang tak boleh sentuh dinding Kaabah, sedangkan dia dah sentuh. Maksudnya bila dia balik je Malaysia, dia tak settlekan lagi umrah dia tu. Faham tak? 7-8 tahun ada banyak perkara-perkara yang antaranya ialah tak boleh mencabut bulu-bulu dekat badan. So selama 7-8 tahun tu dia masih berada dalam larangan melakukan benda-benda dalam umrah sebab dia tak settle lagi umrah tu. So 7-8 tahun tu yang paling dia menyesal sekali ialah dia dah nikahkan 3 orang anak perempuan dia. Dan bila pergi Jabatan Agama, pernikahan anak dia tak sah dan cucu dia sebenarnya tak sah taraf. So sangat-sangatlah rasa macam terkilan lah kan, sebab ibadah umrah memang senang tapi bukan kita boleh ambil ringan. So sebelum korang pergi umrah, make sure pergi kursus umrah dulu, baru pergi buat umrah. Okay? Alhamdulillah kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi. Jom kita berikan sedikit reaction berkaitan tentang isu ni. Pertama, sahabat-sahabat, isu perkahwinan itu sah ataupun tak sah bukanlah perkara mainan dan sesuai untuk dijadikan sensasi. Dan akhirnya dia akan mencemaskan orang ramai. Isu perkahwinan adalah tertakluk kepada kuasa mahkamah syariah. Dan saya yakin mahkamah syariah tidaklah bodoh sangat sehingga mengatakan bahawa anak cucu yang dikahwinkan itu telah dianggap sebagai anak tak sah taraf dengan begitu mudah. Kiranya lelaki itu apabila dia menikahkan anak dia 3 orang tak sah dan ada anak-anak itu semua adalah anak tak sah taraf. Saya yakin mahkamah syariah kita tidaklah bodoh itu untuk memberikan hukuman. Apatah lagi mahkamah syariah sangat terbuka di dalam penilaian yang memudahkan urusan masyarakat. Jika benar ada kes seperti ini, anda kena tunjukkan bukti fakta kes untuk kami sama-sama rujuk dan bantah. Sebab ia kelihatan sangat jumud dan kolot. Saya mahu ingatkan juga sahabat-sahabat, salah faham sebahagian orang terhadap mahkamah syariah juga sering datang dengan cerita-cerita palsu yang memburuk-burukkan mahkamah syariah. Seolah-olah ia adalah satu mahkamah yang sangat mudah untuk menafikan nasab keturunan hanya dengan
dengan satu atau dua perkara yang cukup ringan. Secara hakikatnya, mahkamah syariah adalah satu mahkamah yang begitu detail di dalam memudahkan urusan umat Islam. Peranan kita selaku umat Islam di Malaysia untuk memastikan setiap fakta kes yang disandarkan kepada mahkamah syariah disampaikan dengan benar dan betul. Jika bukan kita yang menjaga institusi mahkamah syariah di negara kita nak harapkan siapa lagi? Influencer, TikTokers, tolonglah berhati-hati bila nak sebut tentang agama atau nak buat konten berkaitan agama. Jangan disensasikan sesuatu yang memerlukan pendetailan yang khusus. Maka, tiada isu anak tak sah taraf melainkan ia dinyatakan fakta kes daripada mahkamah syariah. Setakat carian saya tak jumpa fakta kes yang sebiji macam mana yang diceritakan oleh TikTokers ini. Kedua, apa hukum menyentuh Kaabah ketika tawaf? Anda boleh rujuk buku Fiqh Haji Kontemporari tulisan Profesor Dr. Jamaluddin Hashim, pensyarah Unizal, muka surat 342. Katanya masalah tawaf sambil sentuh Kaabah ada khilaf dalam kalangan para ulama. Boleh taklid kepada pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan menyentuh dinding Kaabah ketika sedang tawaf tidak membatalkan tawaf kerana sebahagian besar badan berada di luar daripada bahagian Kaabah. Jadi, tak ada isu yang besar dalam bab ini. Bahkan Darul Ifta Mesir sendiri, Majlis Fatwa Negara Mesir, mereka menyatakan lamsul baitu asna al-harakah bit-tawafi la yubtilu at-tawafu aslan 'inda as-sadah al-ahnaf wa jama'ati min al-fuqaha. Wa dhalika bina'an 'ala anna syadharwan wa huwa al-juz'u sufla al-kharij 'an didar al-bait murtafi'an 'ala wajhi al-ard laysa min al-ka'bah 'indahum wa 'alayhi al-muhaqqiqun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Menyentuh Baitullah, Kaabah ketika sedang bergerak untuk tawaf tidak membatalkan tawaf menurut mazhab Abu Hanifah serta sekelompok ahli fiqh. Hal itu demikian kerana syazarwan, iaitu bahagian bawah di luar dinding Baitullah yang terangkat di atas lantai, bukanlah sebahagian daripada Kaabah menurut pandangan mereka, dan itulah juga pandangan para peneliti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Walaupun sangat jelas fatwa daripada negara Mesir ini, tetapi pasti akan ada yang bersoal-soal. Kata mereka itu adalah mazhab Abu Hanifah. Bolehkah kita ikut mazhab lain dalam bab ini sedangkan orang itu sudah pun melakukannya? Sahabat-sahabat, tadi saya dah sebutkan bahawa salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i menyatakan sah. Menurut Imam Nawawi dan kitab Minhajut Talibin, wujud pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat bahawa sentuh Kaabah tidak membatalkan tawaf. Alasan tidak batal tawaf telah dijelaskan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, kerana sebahagian besar tubuh badan orang yang bertawaf berada di luar Kaabah. Ini bermakna orang yang sentuh Kaabah semata-mata masih layak dikira sebagai orang yang bertawaf di luar Kaabah. Jadi kesimpulannya, tawaf orang tu sah. Tawaf pakcik ini sah. Tak perlu bayar dam pun menurut pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i. Ketiga, sekiranya dia tak mau ambil pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, dia nak ambil juga pendapat yang pertama yang mengatakan bahawa tak sah. Tapi isu yang besar juga di sini kita tak boleh abaikan ialah perkara itu telah berlalu 7 hingga 8 tahun. Adakah ia akan berefek kepada perkahwinan anak-anak? Sahabat-sahabat, anda kena rujuk dalam resolusi Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan tahun 2016. Ia menyebutkan yang pertama, amalan-amalan haji dan umrah lampau yang baru diragui kesahihannya tidak memberi kesan dari segi hukum jika dia yakin sah ketika melaksanakannya dahulu. Yang kedua, amalan-amalan haji dan umrah lampau yang diyakini tidak sah mengikut mazhab Syafi'i boleh bertaklid kepada mazhab lain untuk mengesahkannya jika ada. Jadi, tak ada isu orang berkenaan masih lagi dalam ihram setelah 7 hingga 8 tahun meninggalkan umrah. Umrahnya dah sah kerana mengikut pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah. Dan jika pun dia mengambil pandangan yang kata tak sah, tetap tak ada masalah sebab memang jelas-jelas dia tak tahu dan sudah yakin umrahnya sah pada ketika itu. Umrah selepas itu dia perbaikilah, tak ada masalah. Inilah pendapat yang sepatutnya kita angkat dan kita julang, kerana inilah pendapat yang lebih memudahkan dan tepat mengikut maqasid asy-syar'iyyah. Sahabat-sahabat, saya yakin jika ustaz tu mengaji berkaitan tentang hal ini, dia akan mendetailkan perkara ini dengan lebih baik. Saya yakin juga dalam isu ini ada orang berbohong. Boleh jadi TikTokers ini berbohong. Kalau dia tak berbohong, mungkin bapak dia itu berbohong. Kalau bapak dia tak berbohong, mungkin ustaz itu berbohong. Pasti salah satu daripada 3 orang ini ada melakukan pembohongan dalam cerita ni. Kerana jelas-jelas kita nampak begitu tidak detail, begitu tidak teliti dalam hal ni. Bak kata orang, buat kerja tak cermat. Sahabat-sahabat, saya nak ingatkan untuk kita ambil pesanan daripada Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Dia sebut, dia kata,
hukum yang melibatkan isu perkahwinan dan keturunan seperti ini jangan dibuat status yang menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak belajar sangat mudah diperbodohkan dengan isu seperti ini. Mereka akan salah faham bahawa agama ini menyusahkan dan begitu mudah menghukum dengan kejam. Sedangkan sesuatu hukum yang berat itu sangat sukar dihukum oleh mahkamah. Bahkan jika kita sandarkan pada isu kesilapan pada umrah yang lampau, pelbagai majlis fatwa di negeri lain meminta supaya isu itu diselidiki dengan khusus. Apatah lagi, negara kita pula telah keluarkan fatwa yang saya telah sebut tadi bahawa ia adalah kesilapan yang lampau, yang tidak terpakai lagi. Apa tujuannya dikeluarkan pendapat seperti ini? Supaya masyarakat merasa mudah beramal dengan hal-hal agama. Agama itu akan terasa lebih dekat, bukannya jauh, lebih ringan, bukannya berat dan menyusahkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya harap video hari ini dapat memberikan manfaat kepada anda. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Saya cadangkan anda untuk dapatkan buku yang setengah kempen sekarang, Sahih Al-Bukhari. Ada 7 jilid terjemahan lengkap kata-kata sabdaan Nabi SAW yang sahih daripada bab wahyu sampai bab mimpi, sampai bab tafsir, dalam pelbagai bab dalam kehidupan Nabi SAW direkodkan di dalam buku ni. Dapatkan segera, link saya letakkan di bawah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya.